fakammala bihi mi'atan thumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi fadulla ala rajulin 'alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubatin faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubati intaliq ila ardi kadza wa kadza fa inna biha unasan ya'buduna Allah fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu saw'in فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة. Tuan-tuan, hadis ni hadis sahih. Tapi kisah ini bukan kisah zaman Nabi. Tuan-tuan kena faham. Kisah ini kisah Bani Israel, kisah dulu. Nabi ceritakan balik. Apa Nabi kata? Kana fi man kana qablakum. Adalah orang sebelum kalian. Sebelum kalian maknanya apa? Orang sebelum zaman kita ini. Zaman dulu punya cerita. Rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Seorang lelaki yang telah bunuh orang 99 orang dia dah bunuh. Tuan-tuan, 99 orang ni tuan-tuan kita panggil mafia Meru lah tuan-tuan. Kalau duk Meru mafia dah tuan-tuan. Maknanya bunuh 99 orang. Itu bunuh 99, ramai. Maknanya dosa besar dia buat. Fasa'ala an ahlami ala, dia rasa nak bertaubat. Dah bunuh 99, rasa nak bertaubat. Lalu dia pun tanya kat orang, mana orang paling alim kat sini? Aku nak jumpa dia. Kenapa? Nak tanya pasal taubat. Dia nak bertaubat. Lalu orang tak tunjuk dekat orang alim. Dia tunjuk kat siapa? Dia tunjuk dekat rahib ahli ibadah. Maknanya mudah kata tuan-tuan, dia tunjuk dekat Pak Imam Bilal. Macam itulah tuan-tuan. Okay? Dia tunjukkan dekat dia. Dia kata, dia minta tunjuk orang yang paling alim. Tapi orang tunjuk dia, tu, pergi tanya tu. Tu kaki masjid tu. Dia pun pergi sana. Tengok pun pakai bagus tuan-tuan. Orang masjid. Dia pun tanya, tuan, saya dah bunuh 99 orang. Saya nak tanya, adakah saya boleh diterima taubatnya lagi? Bunuh 99 orang. Adakah boleh terima taubat lagi? Apa orang tu cakap? Ni orang masjid. Dia kata, 99. Hang ni teruk betul. Tak ada taubat dah. Sebab dia cakap macam tu dan kawan ni pun bunuh dia. Jadi 100 orang dah dia bunuh. Ini hadis sahih. 100 orang dah dia bunuh. Summa sa'ala an ahlami al-ard. Dia pun tak puas hati, tanya lagi kat orang lain. Mana orang paling alim kat sini? Ilmu bukan ibadah, alim. Lalu orang pun tunjuk tu alim tu. Pergi jumpa dia. Itu menguasai kitab, kenal Allah Azza wa Jalla. Dia pun tanya. Sampai kat orang alim, dia pun tanya, innahu qatala mi'ata nafsin. Aku dah bunuh 100 orang. Wahai orang alim, adakah Allah boleh terima taubat aku? Apa jawab orang alim tadi? Dia kata, boleh. Tapi engkau kena tinggalkan negeri ini, pergi negeri sana, sana orang baik. Jangan balik kampung kau. Kampung kau kampung orang jahat. Pergi sana. Jangan duduk sini. Tuan-tuan, orang ni bunuh 100 orang. Ada taubat lagi. Tuan-tuan dah bunuh 100 apa? Semut, burung, lebah. Seorang tak pernah bunuh lagi. Tuan-tuan, Haji Razak takkan nak bunuh kucing dah. Kucing pun dia tak bunuh. Punya baiknya tuan-tuan. Kalau orang yang 100 orang bunuh boleh diampunkan, maka orang insya-Allah seperti kita, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah boleh ampunkan kita. Boleh faham tuan-tuan? Ini satu pelajaran. Pelajaran kedua apa dia? Di sinilah kelebihan ahli ilmu banding ahli ibadah. Ahli ibadah, dia hanya bagi pandangan dia atas kapasiti. Dia tahu ibadat itu kalau buat ni dapat ni. Tetapi ahli ilmu, dia memberikan fatwa dan jawapan atas kadar kenalnya dia kepada keampunan Allah menerusi kitabnya.
Nampak tuan? Di sini kelebihan ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ahli ibadah bagi jawab, hang bunuh 99. Ini dosa besar, teruk, tak ada taubat. Kita pun kadang-kadang cakap macam tu. Dia kata, pakcik, saya dah curi. Kalau kumpul-kumpul masjid sekitar Perak ni, saya rasa saya dah curi sekitar 130,000 dah duit tabung. Hang teruk betul, dia kata. Agak-agak saya nak taubat ni. Tak ada. Hang teruk banget. 130 penuh daging haram dalam daging. Tak ada, tak boleh terima. Mungkin begitu jawapan kita atas emosi sebab buat kerja jahat. Ataupun lebih dahsyat lagi, dia tak rasa jahat tuan-tuan. Dia kata, pakcik, saya nak minta maaf siap-siap pakcik. Kenapa? Dia kata, pakcik ingat tak, pakcik dulu ada hilang 3 tahun lepas kereta Mercedes mata belalang. Dia kata, saya lah yang curi dulu, sekarang saya nak minta halal. Tuan-tuan, agak-agak jawapan dia apa? Tak ada. Tuan-tuan, tetapi seorang alim yang dia kenal Allah, dia kenal kitab Allah, dan dia tahu apakah sifat Allah. Bila orang datang, dia akan katakan, keampunan Allah terhadap dosamu itu lebih besar daripada dosamu. Jadi orang itu memberikan harapan yang dia akan diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia pun kata, tuan, dia kata apa? Ada tak taubat? Dia kata, ya taubat. Tetapi ada benda yang menghalang engkau daripada bertaubat. Apa dia? Iaitu tinggalkan kampungmu, pergi kampung lain. Maksudnya apa tuan-tuan? Selama engkau duduk di kampungmu, engkau takkan betul-betul bertaubat. Tuan-tuan, apa maknanya di sini? Apa maknanya di sini tuan-tuan? Carilah tempat tinggal yang suasananya adalah suasana yang soleh. Laki ni sampai kata kat dia apa dia? Pergi kat negeri sana, sana orang baik, sini orang jahat. Kalau kamu tinggal di sini, kamu akan balik semula kepada kejahatan kamu. Okey? Pergi sana, sana orang baik, kamu akan boleh bertaubat di sana. Tuan-tuan, orang ni pun nak bertaubat. Soalan saya tuan-tuan, dah taubat ke belum dia? Dah taubat belum tuan-tuan? Kalau ikutkan, belum sempurna taubat dia. Sebab belum sampai lagi. Dia pun jalan nak menuju kampung tu, yang orang baik banyak di sana, ada orang sembah Allah di sana. Dalam tengah perjalanan, mati. Maka malaikat yang tugasnya nak bawa roh orang baik atau orang jahat ni, dua-dua datang. Kalau dia orang baik, malaikat rahmat nak ambil. Kalau dia orang jahat, malaikat yang tukang untuk azab yang akan ambil. Jadi waktu nak ambil, malaikat rahmat nak ambil, malaikat azab pun ambil. Hadis sahih. Tuan-tuan. Lalu dia berbahas. Aku kena ambil. Dia kata tak, orang ni tak pernah buat baik. Dia kata tapi nak taubat. Jadi siapa yang boleh ambil? Malaikat rahmat ke malaikat azab? Tuan-tuan tengok hadis kata apa? Kemudian faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat kata apa? Orang ini dia pergi ke sana dalam keadaan hatinya nak bertaubat kepada Allah. Malaikat azab kata tak. Dia tak pernah buat baik langsung. Aku yang kena ambil dia. Lalu datang satu malaikat. Malaikat lain yang ketiga. Malaikat tu kata apa? Sekarang wahai malaikat, kira di antara dia pergi tadi sampai tempat dia mati, tempat jahat dia tu, kampung jahat dia, sampai tempat dia mati, dengan tempat dia mati sampai tempat kampung orang baik yang dia nak pergi, mana lagi dekat? Tuan-tuan, malaikat pun ukur. Tuan-tuan, waktu tu tak ada jupem tuan-tuan Jupem ni juruk, tak ada. Ini malaikat yang kerja tuan-tuan. Dia ukur daripada tempat dia mati sampai kampung jahat dia tuan-tuan, dan dia ukur daripada tempat dia mati sampai tempat kampung orang baik. Ternyata dekat sikit je kampung orang baik. Lalu malaikat rahmatlah mengambilnya. Jadi hadirin yang saya kasih sekalian, kalau kita sudah memiliki niat untuk bertaubat dan mati dalam perjalanan itu, insya-Allah kita diampunkan oleh Allah SWT. Ini Bani Israel, bukan umat Nabi SAW. Kalau umat Nabi, lebih daripada itu. Oleh itu tuan-tuan, ambillah peluang ini baik-baik dan betul-betul untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sambung hadisnya. Dalam riwayat lain menyatakan, orang tersebut lebih dekat dengan kawasan yang baik itu hanya sejengkal saja. Pun begitu, dia telah dimasukkan ke dalam kumpulan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Allah Ta'ala wahyukan kepada tanah. Allah Ta'ala kepada tanah, wahai tanah, dekatkan sedikit. Supaya apa? Orang ini diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya engkau mendekatinya. Dan kepada tanah ini tempat asalnya, supaya engkau menjauhinya. Panjangkan sikit tanah itu.
Lalu ukurlah di antara keduanya, malaikat-malaikat itu mendapati bahawa kepada yang ini adalah lebih dekat hanya sejengkal, maka diampunkan segala dosa-dosanya. Subhanallah, ini keampunan Allah SWT. Baik, tuan-tuan, kita tutup muka surat ini dan masa pun ngam-ngam habis. InsyaAllah pertemuan akan datang, kita masuk fasal yang kedua insyaAllah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuan-tuan, hadis ni kalau boleh hafal, jadikan dia bila hafal kita selalu ingat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Pendek je tuan-tuan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, anak Nabi Adam, kita semua pasti akan ada yang melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi orang yang paling baik di kalangan yang berdosa adalah orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Semoga Allah bantu kita untuk bertaubat kepadanya. Allahumma amin. Diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dan Anas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyaini min dhahabin la ahabba an yakuna thalisan wa la yamla'u fahi illa turab wa yatubullahu ala man tab." Kalaulah anak Adam ini diberikan dua lembah emas. Dua lembah tuan-tuan, bukan kecil, lembah emas. Dua lembah emas. Dia lagi suka kalau dapat yang ketiga. Faham tuan-tuan maknanya apa? Sifat manusia anak Adam takkan pernah kenyang daripada ketamakan harta. Itu kebanyakan manusia. Tuan-tuan, hartanya dah ada 10 juta dah. Asetnya banyak dah. Dia kata, "Ji, nak projek lagi tak?" Boleh. Pantang tuan-tuan. Padahal banyak dah, cukup dah. Ini sifat manusia. Dan Allah Ta'ala menyebut apa? Sedangkan mulut anak Adam itu tidak akan penuh, melainkan tanah juga akhirnya nanti. Balik ke dalam tanah. Walau banyak macam mana sekalipun. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah akan mengampunkan bagi orang-orang yang melakukan dosa. Seandainya dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Oleh itu hadirin yang saya kasih sekalian, kita sama-sama ambil pelajaran daripada hadis ini untuk kita sama-sama memperbanyakkan dan mengulang-ulangi taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kepada Allah dengan kebaikan majlis kita pada malam ini, semoga Allah Taala menerima segala taubat kita dan taufikkan kita untuk sentiasa mengulang-ulangi taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menempatkan kita semua di dalam golongan tawabin daripada segala dosa maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, mata kita, hati kita, kemaluan kita, tangan kita, kaki kita, dan kejahatan-kejahatan hati dan akhlak kita. Semoga Allah mengurniakan kepada kita taubat yang dinamakan sebagai taubatan nasuha. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.